Okay. So last class kita dah stop sampai muka surat 35 daripada nota tu 75. So hari ni kita akan cuba habiskan. Okay, kalau you ada soalan sepanjang tengah-tengah kita belajar ni, you boleh terus cakap tak payah angkat tangan. So saya takkan tengok dah yang dekat depan ni So saya tutup kamera dulu. Okay. So the next one is on electron configuration. Bagi siapa yang tak tahu apa itu, kenapa tiba-tiba kita dekat electron configuration. So during the last class, kita punya objektif, ada banyak objektif lah. Tapi kita yang last kali kita dah belajar mengenai quantum number. So quantum number ada 4. Saya ulang sikit. So N, principal, L, angular. So N tadi merujuk kepada shell, L ni merujuk kepada shape of orbital. And then nombor 3 magnetic quantum number. And then the last one is the electron spinning quantum number S. So dekat sini kita dah belajar N tu dia ada nombor-nombor dia 1 sampai ke atas. And then L dia start daripada N tolak 1 menunjukkan subshell. Kalau tadi shell, L is the subshell. And it will start from 0 lah sebab N 1, so N tolak 1 is 0, so L start with 0. And then this L will show you the type of orbital exist atau the shape of orbital yang wujud, SPDF. 0 untuk S, 1 untuk P, 2 untuk D, 3 untuk F. And then magnetic quantum number, this one is describe the orientation of the orbital, kedudukan orbital tu. You start with negative L until positive L. Okay, and then you have the last one is the quantum number. Spin quantum number. So either it is positive half or negative half, referring to how the electron are being spinning. Okay, bila you dah belajar quantum number, maksudnya you dah tahu specific location of the electron inside the orbital. So sebelum ni kita bayangkan elektron tu macam duduk merata-rata kan, defend pada definition. Setengah saintis dia kata elektron ni duduk dalam awan. Saya tak ingatlah ni mungkin masa sekolah ataupun pengetahuan am. Dia kata elektron duduk kat awan. And then bila kita dah belajar quantum number, it show that the electron is actually specific, duduk dalam orbital apa, dekat mana kedudukan orbital tu. Okay, and next is electron configuration. Configuration here means how you arrange or distribute the electron among the orbital. So dia macam mana elektron tu masuk atau duduk, masuk tu distribute lah, disebarkan dalam orbital tu, kedudukan. Okay, so untuk belajar electron configuration, kita akan belajar satu simbol yang baru, cara menyusun yang baru bagi elektron. Okay, this is example of hydrogen. Hydrogen ada satu elektron, satu proton, kan? So hydrogen ni elektron dia satu. Jadi configuration dia, susunan dia, kita cakap 1s1. This is how you write the electron configuration, cara menulis. Okay, so 1 ni di depan ini adalah merujuk kepada quantum number N, principal quantum number. So dia berada di shell number 1. Shell 1. Shell 1 kalau kita ingat adalah huruf K lah kan. Alright, and then S. S ni bila N1, S ni pula referring pada orbital, shape of orbital. So S kita tahu shape of orbital dia L sama dengan 0. So S here is the angular momentum quantum number L tu. Dekat quantum number kan kita ada N, L, M, S. So angular quantum number L
is 0 bila dia adalah S. Okay, so ini adalah untuk angular. And the last one, satu subscript kat atas, superscript kat atas. So macam kuasa ni. So satu ini adalah menunjukkan the number of orbital in the the number of electron in the orbital. So elektron tadi satu kan. Jadi satu S, satu kecil ni. Satu kecil ni adalah elektron lah. Okay. Contoh kalau you ada dua pula. Kalau helium kan. Helium 2, 4. So kita tahu proton ada 2. Elektron pun akan ada 2 lah. Neutron ni tak apalah. Kalau kita tahu 4 tolak 2 ni kita dapat neutron. So kita nak tengok pada elektron ni saja. Okay. So untuk helium, dia akan jadi 1s2 sebab elektron dia ada 2. Okey. Okey. Untuk ini adalah cara you menulis electron configuration for helium. Ini untuk hydrogen, ini untuk helium. Okey. So this is there are few principle yang kita gunakan atau fahamkan during writing the correct electron configuration. Correct ni maksud dia susunan betul, nombor elektron tu betul and so on. Okay, macam mana datangnya 1s2, 2s2, 2p6 ini? Ini adalah electron configuration yang penuh untuk mengikut Bau, Hans and Pauli. Ada 3 prinsipal yang kita akan follow secara automatik bila kita dapat menulis electron configuration dengan betul. Kalau awak salah, maksudnya you akan ada skip one of this rule lah. Okay, what are the rule ataupun apa yang this Bau, Han and Pauli said. Okay, kita tengok first Bau. So Bau said, a scheme used to produce electron configuration from the ground state of atom by successively filling subshell with electron in specific order. Okay, so Bau ni dia cakap elektron akan masuk ke dalam subshell. Subshell ni apa? 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 3d, 4s. Ini nama dia adalah subshell. Subshell terdiri daripada N dengan L. N quantum number dengan L quantum number. Okay, so dia kata this electron akan masuk mengikut specific order. Specific order ni pula macam mana? So it say that the electron will fill up the lowest energy orbital first. And then dia akan increase masuk ataupun filling the orbital at higher subshell. Akan naik semakin tinggi. Okey, susunan ketinggian tenaga ni, lowest energy orbital to the highest energy orbital, macam mana? Okey, dia mengikut susunan macam ni. Okey, kat bawah ni, nanti saya akan ajar macam mana nak lukis diagram ni. Sebelum tu, tengok dalam bawah ni. Ini bermaksud 1s, tenaga dia lebih kecil daripada 2s. 2s ni pula, energy level dia is low than 2p and then low than 3s and then 3s is low than 3p and then for 3p is low than 4s, bukan 3d. 3 ni tenaga dia lebih tinggi daripada 4s. Maksud dia kalau dia masuk, dia akan masuk 1s dulu, lepas tu masuk pada 2s and then dia masuk pada 2p and then 3s, 3p, 3d, 4s, 3d and then baru 4p and then 5s. Maksud dekat sini 5s ni low energy than the 4d. 4p ni low energy than 5s. Okay, so now kita belajar macam mana nak susun. Okay, ini gambar dalam bentuk apa ni, bulat-bulat ni lah. So saya ajar kalau secara kita nak menulis macam sendiri-sendiri ya. So awak buat dulu 1s and then bawah 1s buat 2s and then sebelah dia buat 2p and then 3s di bawah ataupun nak buat semua tu
4S, 5S, 6S. Okay. And then 3P, 4P, 5P, 6P. And then kita tak ada 2D ya. Kenapa tak ada 2D? N 2, L maksud dia L tolak 1 kan. Ni N tolak 1. Jadi dia ada 2 tolak 1, 1 dan juga kosong. So satu ni adalah P, yang ni adalah S. Kita dah belajar ni daripada previous chapter. Bila dia previous chapter pula, subtopik. Bila dia kosong, dia adalah S. Bila dia satu, dia adalah P. Okay, so that's why dia tak ada 2D. Okay, tapi 3 adalah 3D, and then ada 4D, and then ada 5D. Okay, untuk 3 pula tak ada 3F. 3P, 3D yang paling tinggi. Tapi 4 adalah 4F. Okay. Okay. So, bila dah buat susunan macam ni, okay, next is you buat anak panah menyerong macam ni ya. So, pergi pada 1S dulu, lepas tu buat ke bawah macam tu. Okay. Dan pergi pada 2S, buat macam ni. And then 2P ni, macam ni. Lalu pada 3S. Kalau awak buat cantik-cantik ni, awak akan nampak trend tu. Okay, 3P akan kena pada 4S. 3D akan kena pada 4P dan juga 5S. 4D akan kena 5P dengan 6S. Cukup setakat ada 6 garis ni saja. Okay, dah dapat ni. Dah dapat buat garisan macam ni, anak panah serong ni. And then, you akan buat titik-titik sikit. Titik-titik ni sebenarnya untuk urutan saja. Okay, apa maksud urutan sekejap lagi. Okay. So, bila dah buat titik-titik, maksudnya dia bersambung secara wave macam ni. Urutan dia. So, daripada 1S, pergi kepada sama-sama titik-titik ke 2S. So, susunan akan jadi 1S dulu, lepas tu 2S. Okay, and then titik-titik pergi ke 2P. And then turun ke bawah 3S. And then titik-titik pergi ke 3P. And then turun ke bawah jadi 4S. Okay, and then titik-titik pergi ke 3D. And then 4P. Dan 5S. Dan seterusnya. Okay, so ini adalah cara untuk buat akhbar prinsipal without you hafal nombor-nombor ni lah. So, dia awak buat diagram ni. Buat saja je macam tu, macam tu. Buat macam ni. Okay. 4S, 4P, 4D, 4F. Okay, buat 1, 2. Ni ada 5S. Okay, buat macam ni pun awak pun susun. Okay, 1S pergi ke sini. 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, 4S, 3D, 4P, 5S. So, bila kita buat ni, kita tak perlu hafal dah dia punya susunan energi daripada rendah ke tinggi tu. Okay. Alright. Itu akhbar. Next is Hans rule. Okay, Hans rule ni dia lebih kita kata dia lebih visual dia punya arrangement tu. Kita boleh nampak macam mana arrangement tu. Sebab apa? Sebab dia ambil kira juga spinning of the electron. Sama ada ke atas dan ke bawah tu. Positif setengah, negatif setengah. Untuk S tu, yang last sekali. Kan kita ada N, L, M, S. Hans rule ni dia spesifik sampai ke S ni. Okay. So, apa yang Hans rule bagi tahu, dia kata, for degenerated orbital, the most stable arrangement in the subshell is the one with the greatest number of parallel spin. Okay. So, untuk Hans rule, untuk lebih clear, kita kena lukis kita punya elektron. Elektron kita buat dalam simbol anak panah lah. Anak panah. Ke atas maksud dia spin setengah. Ke bawah maksud dia spin negatif setengah. S tu. Okay. Hans ni dia cakap elektron dia akan masuk secara menegak dahulu.
And then dia akan penuhkan as a parallel spin dekat orbital yang rendah. Maksud dia apa? Okey. Yang ni adalah contoh untuk nitrogen. Nitrogen 7, 14. So, elektron ada 7. Jadi, awak akan susun elektron untuk nitrogen. Okey. So, kalau kita dah belajar tadi, 1S, 2S, 2P. Okey. So, sekarang ni, okey, saya dah susun 1S, 2S, 2P. Tapi macam mana saya nak tahu apa nombor elektron saya nak letak dekat atas ni? Okey. So, sekarang ni awak take note, kalau dia S, maksimum dia boleh pegang 2 elektron. Kalau dia P, maksimum dia boleh pegang 6 elektron. Kalau dia D, maksimum elektron adalah 10. Untuk F, 14. Okay. So, S boleh pegang 2 elektron, P 6 elektron, D 10 elektron, F 14 elektron. Okay. Ini mungkin terskip ni. Sepatutnya awal-awal lagi dah tahu dah. Okay. So, elektron ada 7. So, kita akan masuk S dulu. So, 1S2. So, 7 tolak 2. So, you ada lagi 5 elektron tak masuk. Okay. So, 1S2 and then 2S2. So, 7 tolak 4. So, ni 2 tambah 2 dah jadi 4. 7 tambah 4 jadi 3. So, 2P. Okay, P maksimum 6. So, 2 tambah 2, 4. Baki ada 3. So, 3. So, 1S2, 2S2, 2P3. Ini adalah susunan electron configuration for nitrogen. Nitrogen 7. Okay. Hasil tambah 2 tambah 2 tambah 3 akan dapat 7. Maksud dia akan menunjukkan total elektron yang superscript ni adalah tu total elektron bila awak tambah tu ni. Okey. Kalaulah contoh you ada carbon tak boleh. Apa yang banyak sikit sodium ke? Na11. So Na11 1S2 2S2 2P, okey 2 tambah 2 6 kan. So 2P 6. So baru 10. And then 3S1. Okey. So 2 tambah 2 4 tambah 6 10 tambah 1 11. So sama dengan elektron number dia. Okey, macam mana saya tahu 1, 2S, 2P, 3S ni kita dah belajar tadi dalam Ahbau principle. Okay, so you just remember the maximum number for each orbital boleh hold. Okay, S boleh 2 saja, P 6 maksimum, D 10, F 14. Okay, dah faham yang ni? Kita baru pergi kepada Hans rule. Okay, Hans rule dia berkaitan dengan spinning of electron ni. So, dia mesti parallel spin untuk satu subshell yang rendah. Okay, so you ada 1S, 2S, 2P, 1S2, 2S2, 2P3. Okey, cara elektron masuk, dia akan masuk dekat yang rendah dulu. Okey, yang pertama, dia akan masuk 1S. So, menegak. Lepas tu, elektron yang kedua, dia akan masuk ke bawah. Sebab ini adalah tenaga yang rendah. Jadi, dia kena penuhkan dulu bilik ni. Kalau saya panggil ni bilik lah orbital ni, subshell ni. Okey, satu ke atas, satu ke bawah dahulu. Okey, dah penuh. So, baru 2. Dia ada 7. So, naik, masuk lagi 1. Yang ketiga, elektron keempat ke bawah. Sebab dia masih lagi rendah elektron energi dia. And then 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey, elektron dia akan masuk menegak dahulu. Okey. Awak tak boleh kata yang 3 tu masuk penuh ke bawah dan ke atas, tak. Dia akan masuk pada ruang kosong dahulu. 1, 2, 3 ni. So, dia ke atas, ke atas, ke atas. Okey, ini adalah untuk nitrogen. 7. 1 ni mewakili 1 elektron. Elektron pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Okey, kalau saya bagi contoh yang sodium ni pula. Okey.
S, ruang dia 1 lah. 2S pun 1. Ini saya tahu macam mana. Kan kita dah belajar bentuk S macam ni kan, bentuk bulat. So, dia ada M dia kosong. Ini kosong. So, ini M tu kosong maksud dia ada 1 saja room. Kalau P ni, kan dia ada PX, PY, PZ. So, dia ada 3. PX, ni PX ataupun negatif 1. PY, kosong. Ini PZ. PX, YZ. Positif 1. PX, PY, PZ. Ini saya saja labelkan kosong, negatif 1, kosong, positif 1 ni. Ingat tak M ni? So, daripada sini, you boleh tahulah ada berapa bilangan untuk 2P. Ada 3 saja orbital atau suborbital untuk 2P. Okey. Lagi satu, 3S. Saya sambung kat bawah ni lah 3S. Ya. Awak kalau dalam nota tu, kat sini boleh? Boleh. Okey. So, 1S2, Hansru kata dia masuk ke atas dan dia masuk ke bawah penuh. 2S2 ke atas ke bawah. And then 2P6 ke atas, ke atas, ke atas, ke bawah, ke bawah, ke bawah. Okey, baru 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. And then untuk 3S, 11 ke atas. Okey, so ini adalah Hans rule. Maksud nak cerita yang cara masuk tadi tu semua ke atas kalau dia ada ruang kosong ni. Okey. Okey, sekarang kita tengok example lain pula. Okey, boron. Okey, boron berapa? Boron 3. Bukan. Siapa ada predict table? Sekejap saya buka predict table. Okey ke so far? Okay, madam. Okey. So kita tengok boron. Ya, boron ni 5. B5, 10, 11. B5. So maksud dia dah ada 5 elektron. So boron ada 5. So kalau kita susun 1S, 2S, 1S2, 2S2, 2P, 1. Okey. So Tak nampak ni. tak nampak? Kenapa predict table? Oh, ya ke? Oh lemak. Sekejap ya. Sekejap. Dia terkeluar daripada situ. Okey, sekejap. Okey. So, boron ada 5. Okey. Bila kita lukis 1S, ini maksud dia ada 1 garis. Atau kotak lah. Ada setengah buku dia pakai kotak. Tapi kita pakai garis pun kita dah boleh faham. 2S 1. 2P ada 3 kotak. Okey. So, 1, 2, 3, 4, 5. So, ini adalah elektron konfigurasi. Apa yang saya lukis ni sebenarnya dia ada nama dia. Nama dia adalah orbital diagram. Bila dia cakap draw orbital diagram, awak kena lukis anak panah ni. Ya, mewakili elektron ni. Okey, dari segi susunan elektron configuration 1S2, 2S2, 2P1. Karbon pula karbon 6. Ya. So 1S2, 2S2, 2P, 2. Tapi kalau orbital diagram 1S, 2S, 2P. So 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, menegak. Okey, ni Hans rule. Okey, saya rasa okey kot, clear dah kot bahagian Hans rule ni. InsyaAllah. Okay. Next is Pauli. Pauli is quotient. Pauli ni dia memang automatic termasuk bila kita dah pandai lukis orbital diagram tadi, anak panah tu,
So automatic dia akan fulfill this Pauli exclusion. Pauli cakap apa? Dia cakap there is no two electron in the same atom can have exactly the same energy, or there will be no two electron in the same atom can have identical set of quantum number. Tak mungkin akan ada yang sama. There will be kalau ada yang sama tapi pasti akan different spin. Spin tu yang kat belakang tu, ke atas atau ke bawah tu ya, positif setengah or negatif setengah. Okay. So itu sahaja untuk rules. So sekarang kita akan try to write the electron configuration. Okay. Tadi saya dah ajar secara tak langsung ni untuk yang page 44 ni so magnesium dia cakap ada 12 elektron. Okay. So dia kata arrange pula mengikut side energy. So side energy ni ikut abau lah. 1s2, 1s, 2s, 2p, 3s, 3p dan seterusnya. Okay, and then fill each sublevel with the electron until you have used all the electron in the atom. So atom ni ada 12. So 2, so tinggal 10 lagi. Letak 2 lagi. So 2s2. So tinggal lagi 12 dalam 4. 8. So 2p, p 6 maksimum. So 12 tolak 8, tolak pula dengan 6. 8 tolak 6. So baki tu ada 2. So 2 tambah 2, 4 tambah 6, 10 tambah 2, 12. So ini adalah electron configuration untuk magnesium. Okay, hasil tambah superscript ni akan sama dengan 12. Okay, so now kita try buat ni. Saya akan random. Boleh saya panggil random, panggil nama. Sebelum tu saya akan bagi tahulah lithium ni berapa lithium 3, elektron ada 3, nitrogen 5, neon 10, nitrogen 7. 10, lepas tu 12 tadi, sulfur 16, vanadium V23, copper 29, bromine Br35. Okay. So saya bagi tahu, saya panggil nama siapa yang kena. Terus buat cuba buat. Tak apa, kita belajar. Okay, Husnina lithium, Zafarul nitrogen, Wan Azilia neon, suka hati je kan. Nur Syafiqah magnesium. Okay, siapa lagi? Nur Akmal Aini sulfur, magnesium sulfur. Vanadium kita bagi pada Siti Nu'ain Najwa, vanadium. And then Nur Hidayah Zakaria, copper. Last sekali Muhammad Zikri, bromine. Okay, so saya nak you try buat electron configuration. Sekejap lagi. Saya bagi 5 minit. Lama sangat tu benarnya. Tak apalah, 5 minit untuk buat electron configuration. Kita boleh share lah jawapan dengan kawan. Okay, saya rasa lithium ni dah siap kot. Siapa lithium tadi? Tak ingat dah. Saya. Apa jawapan awak? 1S2, 2S1. Okay, good. Lithium tak masalah. Nitrogen dah siap lah? Belum? Dah madam. Okay. 1S2, Okay. 2S2, 2P3. Okay, good. Neon dah siap belum? Belum. Saya try madam. Okay, try. Tak apa. 2S2, 2P6.
Okay, start daripada 1S2. Oh, sorry. 1S2, 2S2. 2S2, 2P6. Okay, good job. Okay, thank you. Magnesium dah siap dah? Saya try, Cuba. madam. Iya, cuba. Okey. Okey. 1S2, 1S2, 2S2, 2S2, P6, 2P6. 3S2. Okay, good job. 3S2. Okay, thank you. Okay. Seterusnya dah siap belum? Sulfur. Dah, madam. Belum. Hmm. Tak apa, tak apa. Oh, okay. Madam, Ya. saya try. Okay. 1S2, Ah, 2S2, 2P6, alright. 3S2, Okay. 3P4. Okay, good job. Betul lah tu. Okay, vanadium dah nak cuba? Belum lagi? Belum, madam. Okay, tak apa. Yang lelaki jangan terasa sebab perempuan ramai dalam kelas ni. Madam, saya try ya. Alright. 1S2, Hmm. 2S2, Hmm. 2P6, Hmm. 3S2, Hmm. 3P6, Alright. 4P5. Okay. Okay, untuk yang ni, selepas 3P, 4S dulu. Oh. Betul tak? Sebab apa? Sebab macam ni, 1S, 2S, 3S, 4S, 5S kan? Yang ni yang tadi kita belajar ahbau ni. Okay. Sekejap dia. Satu, 2S, 2P, 3S, 3P, 4S. Lepas tu dia pergi. Nampak ni. Lepas 3P ni, dia pergi ke 4S dulu. So kita kena fulfillkan dulu 4S. So berapa dah? 2, 4, 6, 10. Ini 10, 20. Lepas tu baru masuk ke 3D tadi. So 3D berapa? 3D 3 lah. Okay. So boleh ya? Tadi tu terskip pula yang 4S. Okay, selepas 3P, 4S dulu. Sebab dia lebih rendah tenaga dia daripada 3D. Kalau explanation pun why 4S kena ni, sebab dia punya energy level is lower than 3D. So that's why you have to put 4S first. Okay, good try. Okay, copper dah siap ke belum? Saya try. Okay. 1S2, 1S2, 2S2, 2S2, 2P6, 2P6, 3S2, 3S2, 3P6, 3P6, 4S2, 4S2, 3D9. 3D9. Okay, betul. Sebab D boleh muat 10 maksimum. Okay, good. Alright. So, alright. Thank you. So, last kali. Wakil lelaki kot. Wakil kedua lelaki. 35 bromine. Dah siap ke? Ke tak ada orangnya? Madam, saya nak try. Alright. 1S2, 1S2, 2S2, 2S2, 2P6, 2P6, 3S2, 3S2, 3P6, 3P6, 45, 4S2, 4S2, 3D10, 3D10, 4S2, berapa kali 4S? 4P lah pula. 4P. 4P berapa? Kira. Sampai 2.
Okay, 10, 20, 30. 45. Yes, good job. So 45. So Alhamdulillah, insyaAllah you all boleh susun elektron sampai ke 35 pun kita dah berjaya dah susun. So this is not complicated lah, cuma you kena make sure bilangan kat atas betul. Okay. Yang kalau nak lukis ni agak jenuh lah juga kan kalau sampai kat bromine ni. Sebenarnya dia ada satu kaedah untuk menyusun yang dia akan mudahkan lagi yang depan yang paling panjang ni. Tapi saya tak ajar kot rasanya. Ke kena ajar juga. Sekejap saya tengok dulu. Ada. Kat belakang-belakang lagi kita belajar. Okay. Dia akan buat singkatan. Dia ambil pada kumpulan 8 yang kat depan ni. Dalam periodic table, kita check kumpulan 8 apa yang boleh sampai mana. Lepas tu baru kita sambung yang belakang ni. Tapi sebelum nak buat tu, kita masih lagi kena tahulah apa nak cakap, apa kumpulan 8 yang sesuai. Kita akan tengok nanti. Akan datang chapter akan datang. Tapi Alhamdulillah you all dah pandai buat electron configuration. Siapa yang tak faham atau tak ni, boleh tanyalah later on. Okay. So the next one is orbital diagram. Tadi kita dah buat dah secara tak langsung orbital diagram ni. Orbital diagram ni apa? Sama ada you buat garis atau kotak. Dan kat dalam tu ada elektron. Itulah orbital diagram. Sebelum buat orbital diagram, kena buat dulu orbital configuration. Sebab apa? Dekat orbital configuration, kita boleh tahu dia punya 1 ke 3 ke orbital dia kan. And then, the number of electron tu, kita tak akan confuse. Kalau kita tak buat, macam confuse sikit lah. So better buat dulu configuration and then baru lukis orbital diagram. Bila kita pandai buat orbital diagram, nanti kita tak akan ada masalah untuk keluarkan set quantum number tu NL, M dengan S. Sebab apa? Sebab kita clear sangat. And kita tengok pada yang depan ni, satu ni N. S ni kita tengok untuk L. And then satu ni, kalau dalam orbital diagram, kita boleh tengok untuk S sama ada nak panah ke atas atau ke bawah. Ni S ni. Ni positif setengah, ini negatif setengah. Untuk M pula, sebab tu saya suruh buat label macam kosong. Kalau dia adalah S, M dia kosong. Kosong. Kalau dia P, ada 3 kan? Negatif 1, kosong, posisi 1. So kita boleh tahu apa nombor M yang sesuai kita pakai untuk 4 quantum number tu. Okay. Sekarang maybe nampak macam apalah Miss cakap ni. Tapi bila you try buat orbital diagram and then kita keluarkan quantum number, dia akan jadilah macam ni. Contoh hidrogen. Hidrogen contoh paling mudah sebab dia hanya ada 1s1. Okey, 1s1 maksud dia ada satu ni. 1s. Okey, ini adalah subshell. Okey, M dia saya label kosong. Sebab apa? N1 kat sini. L huruf S kan? Bila S kosong. M automatik bila L kosong, M kan sama dengan L, negatif L sampai positif L. So M pun kosong. Okay. Sebab tu ni label dia kosong ni untuk M. And then 1 tu ke atas. So S ni positif setengah. So automatik kita dah pandai dalam quantum number N, L, M, S. 1, 0, 0 setengah. Okay, itu untuk hidrogen. Okay. So kita ambil yang meningkat sikit. Yang ni. Okay. So ini kalau kita susun dia 1S2. Tadi dah buat dah. 2S2. 2P1. Okay. Saya contohlah. Kita nak bagi tahu elektron in valence. Elektron valence maksud dia pada petala yang terbesar. Petala besar kat sini nombor 2. So 2S dengan 2P ni ada 3 elektron valence. 2 tambah 1. So this is the electron valence. 2 tambah 1. So you ada elektron pertama, elektron kedua dan elektron ketiga. Okay. Ini saya nak cerita secara menyeluruh. So kita bercakap pasal elektron valence dalam boron. Okay, ada 3. 2s2, 2p1. Okay. So untuk N, kita tengok yang ni, nombor kat depan ni.
So N untuk valence untuk boron 2, setiap ni sama, 2, 2. Sebab dia 2s, 2p. L pula untuk anak panah S, 2s macam ni, 2s. Kan ni. Okey. L dia S kan. Bila S kosong. Kosong. Kenapa 2? Sebab dia ada ke atas dan ke bawah. Elektron valence pertama, elektron valence kedua. Okay. And then M dia, bila ni kosong, automatik M pun kosong, kosong. Ni tak payah fikirlah sebab nombor bilik ni memang kosong. Okay. Untuk yang E yang ketiga, yang sorang-sorang kat atas ni, dia P. Bila dia P, L, simbol L, kalau dia sama dengan 1, ini adalah P. So 1. Ni. Ni. Yang duduk sorang-sorang ni. Ya. Okay, untuk M pula, okay, that's why saya minta you label negatif 1, kosong, positif 1. Sebab M ni bermula daripada negatif L sehingga positif L. So, bila L 1, maksudnya negatif 1, kosong, positif 1. Jadi, kita tengok elektron tu duduk kat mana? Kat sini kan? Kat negatif 1. So, M ni negatif 1. So, you dah ada 3 quantum number. And the last one, S. Okay, S ni spin. Ke atas dan ke bawah. So, pada 2S, dia ada ke atas dan ke bawah. So, ada satu positif setengah, satu negatif setengah. Okay. Dekat sini, kita tengok, kita dah lengkap untuk 2S punya orbital. Elektron pada 2S. Okay. So, pada 2S, semua sama, N, L, M sama kecuali pada spin dia. Satu ke atas dan satu ke bawah. Okay, untuk yang elektron terakhir ni, 2P ni, yang ke atas ni, so dia positif setengah. Jadi, bila awak pandai lukis orbital diagram, automatik awak akan boleh keluarkan NL, MS dia. Tanpa you rasa quantum number ni adalah satu benda yang susah. Sebenarnya dia senang. Tapi dia ada cara dia. Iaitu kita kena lukis dulu orbital diagram dan nampak elektron tu macam mana. Baru boleh keluarkan N, L, M dan juga S tadi. Okay. So, ini orbital diagram. Ini cerita pasal ion pula. Bila ion, nanti kita akan buat, sebab soalan dia akan tanya yang macam ni tau. Dia tak directly just lukis saja orbital diagram. Bukan setakat lukis saja, dia akan tanya juga quantum number lah biasanya. Okay. So, next is configuration of ion. Configuration of ion, bila dia ion, number of electron akan berubah. Changes. So, once it change, so you punya configuration tu akan berubah lah. So, ya. Boleh tak ulang satu slide? Nak snap Ni. sekejap. Kejap. Okay. Okay, dah. Terima kasih, Madam. Alright. Okay, so ini you ada sodium. Sodium atom. Atom 11 elektron dia. So 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Tapi bila dia jadi ion, maksud dia jadi positive one, dia remove one electron. So yang ni dah tak ada dah. So, bila tak ada, tinggal inilah dia punya configuration dia. Lebih stable kan. Maksud stable tu, kalau kat sekolah dulu kita 28. Stable lah ni. Sebenarnya 28 kalau awak nampak ni 2. Lepas tu ni 2 tambah 6 ni. Lepas tu dia dalam shell yang sama. That's why dia stable. Dia tak ada shell yang lain daripada tu. 3S tu tak penuh. Dia penuh. Maksud dia dalam orbital tu penuh. Cukup-cukup elektron. Muat-muat orang kata. Bilik tu penuh. So that's why dia stable. Okay. So ini pula untuk cation. Cation dia menerima elektron. Kalau negatif 2 maksudnya dia terima 2 elektron. So 2 elektron tu, okay, ni menarik. So kalau kita lukis 1s, 2s, 2p4. Atas, bawah, atas, bawah, atas, 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 bawah. Okay. Ikut Hans. Okay, maksud dia ada 2 lagi yang tak penuh.
Okay, kalau awak boleh nampak lah. Tak penuh tu maksud dia macam satu bilik ni, roommate ni mesti ada satu kepala ke atas, satu lagi kepala ke bawah. Kalau awak bayangkan ni adalah elektron Okey. Jadi dua bilik ni masih ada lagi kosong. Jadi bila dia terima elektron negatif 2, maksud dia extra added elektron lagi 2 daripada luar. So elektron ni dia akan masuk dekat sini. Dia akan pusing ke bawah dan pusing ke bawah. So that's why dia akan jadi 1s2, 2s2, 2p6. This is a stable configuration lah. Dah tak ada ruang kosong, stable. That's why atom jadi ion is actually dia nak achieve octet kan. Kita kata sebenarnya nak achieve stability lah. Alright. Okay, next is condensed electron configuration. Okay, condensed electron configuration ini yang tadi saya ada sebut pasal dia pendekkan lagi configuration yang panjang tadi yang kawan awak dah tolong buat tadi. Kita ambil yang panjang tadi. Okay, kita ambil inilah panjang sekali ni. Apa bromin ni? Malah pula nak salinnya. Sekejap. Sampai 4p5. Okay. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10 ke 3d5. 10. Okey. Lepas tu lepas 3d 4p5. Okey. So, ini kan panjang. So kita boleh condense. Condense maksud dia kita kecilkan lagi, compactkan lagi. Okey, melalui apa? Kita tengok dia punya configuration ni. Kita tengok pada noble gases. Okey, noble gases buka periodic table. Okey. Sekejap ya. Okey, buka. Oh, dia tak masuk dekat yang sama ya. Okey, saya tak tahu kenapa dia tak nampak buka kat sini kot. File. Sekejap File. Open. Oh, tak mau juga. Sabar. Okey. File. Open. Okey. So, kita kena tengok pada kumpulan ni. Noble gases ni. Noble gas. Okey, tadi bromin, Br. Okey, untuk condensekan dia, untuk mampatkan dia, you kena ambil noble gas yang sebelum daripada sampai dekat dia punya, ini kita panggil, kalau ini group, yang ni period laju ni, period. Saya tak ingat, kalau kat cikgu kat sekolah, petala kot ni, petala pertama, kedua, ketiga, keempat. So ambil yang sebelum tu. So dalam kes ni, argon, AR. Argon. So argon tu sampai mana? 18 saja. So tengok ni 2, 10, 18 sampai sini je. So kita akan tulis untuk bromin tadi. Ya, ada soalan ke? Argon? Tak ada. Okey. 18 kan? 2, 4, 6, 10, 18. So yang ni kita kena salin semula lah. 4S2, 3D10, 4P5. Okey, ini kita panggil dia apa tadi? Kita panggil dia condensed electron configuration. Pendekkan lagi electron configuration tu by looking at the noble gas yang kat sebelum yang kena kat dia tu. Alright. Okay, next is dia cakap apa ni? Sodium. Okay, sodium tak cukup panjang tapi tak apalah, dia nak tengok kan. So nampak ni sodium Na11. Okay, 11. So sebelum 11 sebelah ada neon 10. So that's why neon 3s1. Okay.
So yang di depan tu kita panggil dia sebagai core electron, noble gas tu. Yang di luar daripada itu, that is the valence electron outside the noble gas. Okay. So ini transition metal, benda yang sama. Transition metal ni sebab dia punya elektron dia makin besar kan. Samalah yang kat bawah-bawah ni pun. Yang ni pun besar. So dia prefer untuk buat atau tulis dalam bentuk condensed electron. Condensed electron configuration. Condensed electron configuration. Tapi kebanyakannya kita jarang. Kecuali kalau dia minta buat dalam bentuk condense, you bagi dalam bentuk condense ya. Okay. So untuk transition metal, it will fill the 3D orbital after filling the 4s, of course. Okay. Ni. Walaupun argon ni kalau argon macam tadi, sorry. Argon dia sampai 3P kan. 3D ni dia nak bercerita bahawanya 3D ni terkeluar daripada argon ni. Daripada orbital dia. Padahal dia pada shell yang sama, shell ketiga. N3. Tapi kita just statekan sahaja. Statekan juga sebab dia selepas 4s kan. Okay, after 3D have filled with 2 electron each. Okay, and then baru 4P. Bukan 2 Oh, each. Each ni maksud dia 3D. 1, 2, 3, 4, 5. Negatif 2. Sebab 3D, D ni, L dia adalah 2. So, M dia negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2. So, sebab tu dia ada 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. That's why maximum D adalah 10. 3D 10 Alright. So, bila each dia ni dah fill dengan 2 elektron, maksud dia ke atas dan ke bawah, barulah awak akan buat 4P dan ke atas. Okay? Itu ayat dia yang ni. What does it mean by this sentence? Ya? So, 3D 10 dah penuh, barulah 4P akan start to fill. Alright. Okay, ini contoh assumption. Apa ni? Okay, ni boleh baca lah. Tak ada apa ni, dia nak cakap pasal bila 3D dah penuh completely, 3D 10 and so on. Tak apa. Okay. So, this is predictable punya gambar. Daripada predictable punya gambar, actually you boleh tahu dia punya tadi kita dah belajar S tu kan. Lepas tu P, D. That's why ada bila kat sini kumpulan 1 dan kumpulan 2, ini 1, 2 atau kita panggil 1A, 2A. Ini 3A, 8A. Okay, kumpulan 1A ni dan 2A, dia punya orbital adalah S tau. S tu apa maksud dia? Bila you susun, hujung dia tu mesti S. Kalau tak percaya, yang pertama kita buat tengok ni. Ini apa? Hidrogen. 1S1. Okey, yang kat sini siapa? Kita ambil siapa kat situ? Magnesium. Magnesium 1S2, 2S2, 2P6, 3S2. Okey, nampak? Ini magnesium. 3S2 yang hujung dia ni. Maksud dia adalah 3 ni merujuk kepada petala. Sama je macam belajar kat sekolah. Petala, shell, 3. S ni adalah orbital, bentuk bulat. Orbital S. Kedudukan dia kat sini. Okay, and then 2 ni sebenarnya, kalau kita baca sekejap lagi, dia merujuk kepada kumpulan. Sebab dia akan, you akan dapat dia punya, kita kata, electron valence kan. Kumpulan kalau kita belajar grup, kalau nak tahu grup berapa, grup 1 ke, grup 2 ke, 3 ke, 4 ke, tengok pada electron valence. Okay. So ini blok-blok dia. Kat tengah ni adalah blok 3D, blok D.
D block ni maksudnya dekat ujung bila kita susun, dekat D lah dia punya last tu. Bawah ni yang paling tinggi lah, tenaga paling tinggi, F blok F. Belah sini semua blok P. Kecuali for this one, helium. Helium kan 1s2 special lah ni. So S. Okay. Okay, ni exercise. Boleh try buat dekat rumah lah kot you buat kat rumah. Satu dia suruh bagi full. Another one dia suruh buat yang condensed electron. Bukan takat tu, full, condensed electron dan juga orbital diagram. Okay. Saya tunjuk satu lah. Tak sedap pula ya. Okay, so 1s2. This is the full. Ini full yang pertama. Full. S2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4. So double check 10, 16. Okay, cukup. Condense. So, saya bajet dia sampai sini lah. Sebab apa? Kalau tak percaya tengok sulfur. 16. So, neon. 10. So, sampai sini. So, condense. Condense. So, neon, Ne. Buat macam ni. Lepas tu saya sambung tulis ni. 3s2, 3p4. Okay, ni condense. Next is orbital diagram. Orbital diagram 1s, 2s, 2p, 3s, 3s, 3p. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Okay. 13, 14, 15, 16. Okay, so 3p4. Okay, so ini adalah apa yang dia nak. Full, condense and orbital diagram. So nanti kat rumah boleh buat potassium dan juga zinc ya. Alright. So habis on elektron. Okay. So itu sahaja untuk elektron. Untuk predict table. Okay lagi ke? Nak sambung terus ke? Atau kita stop sampai sini saja? Okay lagi? Okay lagi. Okay, kalau okay. Kalau tak, saya boleh buat video je untuk predict table ni, tak susah pun. So, predict table ni adalah systematic classification and arrangement of element. Okay, setiap elemen yang ada kat dalam dunia ni, even sampai ke hari ni pun masih lagi ada new element yang dijumpai, boleh masuk lagi dalam predict table. Siapa jumpa biasanya dia akan gunakan sama ada nama dia atau nama tempat kat mana dia jumpa elemen tu. Ada yang latest ni, saya tak ingat berapa tahun lepas. Ada satu elemen baru dijumpai. Okay. So, untuk predict table, apa ni, ada core elektron dan valence elektron. Okay, dia ulang sikit core elektron yang kat dalam tadi tu. Ni Ne, neon. Antivalence ni adalah yang di luar. Kalau saya biasanya saya tengok valence, saya akan tengok N ni. N terbesar. Sebab kita belajar electrovalence is electron that reside in the outer shell. Bila outer shell is shell with the higher number lah. Yang paling tinggi. So dalam kes ni 3. So 3s1 is the electrovalence. Berapa banyak elektron? 1 saja. Okay. So for the predict table, kita boleh identify you kadang-kadang bila you dah ada atomic number atau electron number untuk sesuatu elemen tu, kita boleh susun predict table tu kat mana kedudukan dia. Sebab apa? Yang pertama, period dia, kedudukan period ni yang melintang tu, melintang. So, dia adalah bersamaan dengan principal quantum number N. Itu adalah the outermost principal shell yang ada. Okay. So, N yang paling besar itulah period number. While for the group number, untuk group pula, dia adalah bersamaan dengan number of outer shell electron ataupun valence electron of the element. So, kalau kita buat tadi sodium 11, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1.
So the outermost shell here is 3. So 3 ni maksud dia period number. Sodium ni kedudukan dia pada period ketiga. 1, 2, 3 sodium. Okay. And then tengok dia punya electron valence ada 1. So sodium dekat kedudukan ketiga kumpulan 1. Kalau kita buat dalam table tu, inilah kedudukan sodium pada N sama dengan 3, period ketiga, kumpulan 1, group 1. Okay. Untuk neon pula, neon ni 10. So 1s2, 2s2, 2p6. So dia punya period, tengok N yang paling besar, 2. Group pula, hasil tambah pada N yang paling besar tadi. Hasil tambah elektron ni. So 2 tambah 6, 8. So kumpulan 8. So maksud dekat sini, daripada electron configuration, kita boleh tahu apa period untuk setiap kita punya elemen ni dan juga dia punya kumpulan. Ya? Ini cakap pasal period. Ulang lagi. Period adalah equal to principal quantum number of the valence shell. Okay, ini contoh lithium. Dan ini contoh beryllium. And across the period, the number of electron in valence shell will be increased. So, dia semakin ke kanan, across the period, ke kanan, electron valence ni akan bertambah. Maksud dia, kalau sini awak tengok, lithium ni 1 electron valence, beryllium ni dah 2. Okay? Ada 7 period total. Kalau ada 8 tu salah lah. Maksud dia sampai 7S lah kalau kita lukis-lukis kita punya bau tadi tu. Okay. Next is group. So, ulang tayang. So, group similar with valence shell electron configuration. Yeah. Valence. Valence electron adalah bersamaan dengan group. Make sure you tengok pada yang paling besar lah. Shell number dan tambah bilangan elektron di atas ni. Okay. So, ini adalah contoh-contoh dia. Ini beryllium, kumpulan 2. Sebab dia 2s2. So, kalau awak tengok dalam periodic table, beryllium, kumpulan 2. Period dia per 2. Okay, saya rasa tak ada masalah kot ni. Boleh kot. Just tambah-tambah daripada situ, daripada configuration, tahu period, tahu group. Okay. Ini insyaAllah boleh, semua boleh. Okay, saya skip lagi. Okay, next is... Dia cakap apa ni? Okay. Group dan juga period. Untuk group ni lebih penting berbanding period kalau dalam periodic table ni. Sebab per group ni dia boleh represent dia punya sifat-sifat, kalau tak salah saya lah, sifat-sifat fizikal, sifat-sifat kimia untuk sesuatu bahan tu. Okay. That's why kumpulan 1 ada setengah orang pula. Dalam periodic table tu, periodic table ni 1 sampai 18 kan kita belajar. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Okey. Tapi kumpulan yang utama kita panggil the main element adalah group A kita panggil. Group A. So group A ni terdiri daripada 1 hingga 2, lepas tu 13 sampai 18. Yang tengah-tengah ni adalah group B. So kalau awak tengok dalam periodic table, setengah tu dia ada label tau. 1A, 2A, ada 3B and so on. Kat sini B, group B. Yang ni dia back balik semula kumpulan A. Tapi kalau nak pakai 18 ke, 17 ke, 16 ke, still betul. Tak ada masalah. So, ni. Main group tadi saya cakap, group A tu. 1, 2 dan 13 hingga 17. Tengah-tengah tu kita panggil dia transition element. 3 sampai 12. Okey, dalam kumpulan main group atau representative element ni,
Ada group yang ada dia punya spesifik kita kata nama lain. Kalau kita sebut group 1, it is actually a alkali metal group. Kalau group 2, alkaline earth metal atau rare earth metal. Rare earth metal. Sebab dia jumpa dia banyak di crust of earth group 2 ni. Sebab tu dia ada alkaline earth metal. And then kumpulan 17 atau 7A. Contoh klorin, bromin. Itu adalah kumpulan halogen kita panggil. Okey. Kumpulan 18 pula atau kumpulan 8A itu noble gases lah atau inert gas group. Itu nama-nama lain daripada periodic table dalam periodic table. Okay, next is period trend. Periodic trend. Periodic trend ni kita akan tengok apa berlaku as we across the period or across the group. Pertama kita tengok pada atomic size. Okay. So, dia sebenarnya ada 2 pattern je. Ke sini, ke sana. Sama ada makin besar, makin kecil atau makin besar. Macam itulah. Okay. Untuk atomic size atau atomic radius maksud dia itulah ni. Kan? Kalau ni atom bulat, so radius tu. So the size goes up as it go down the group. Go down the group maksud dia ke bawah. Kalau you ada periodic table tu, ke bawah, so size dia akan bertambah besar. Means that, contoh ni, hydrogen compare dengan rubidium, RB. So hydrogen ni small lah berbanding RB. So RB ni is lebih besar daripada hydrogen atau sodium. So makin turun ke bawah, makin besar. Kenapa dia berlaku? Okay, ini dah pernah belajar kat sekolah sebenarnya. Bila berlaku, as the size, as you go down the group, makin kita besar, elektron pun akan bertambah. Okay, bila elektron bertambah, bukan setakat elektron. Petala kan, kita belajar dulu, petala. Shell dia tu pun makin bertambah. Elektron bertambah, shell bertambah. Tapi, attraction between the core ni nucleus dengan elektron yang dekat petala yang jauh ni berkurang. Dia ada ada shield gitu. Macam ada banyak pelindung pelindung. Terhalang lah. Dia macam terhalang. Jadi dia tak boleh nak ada attraction yang kuat dengan elektron kat sini. Kenapa dia kena ada attraction? Sebab nukleus bercharge positif. Kan dalam nukleus ada proton tambah neutron. So neutron charge neutral. Proton ni yang bercharge positif. Positif. Jadi proton, nature dia of course dia akan tarik opposite charge. Kan? Elektron yang berada di shell ni. Tapi kalau shell ni dah ada banyak, dia ada shielding effect lah. Bila ada shielding effect, elektron kat ujung-ujung ni dah tak boleh nak tertarik dekat P ni. That's why the size are further. The size are up, makin besar. Okay. Tapi, kalau kita across the period ke sana, size makin kecil. Kenapa? Because semakin you across the period, elektron bertambah. Tetapi petala ni tak bertambah. Maksud dia shell tu tetap sama. Kalau dia ada 2 shell, okay, contoh sodium dengan sulfur. Okay, so shell dia 3. Kalau kita belajar dulu, cikgu buat simbol kan. 2, kat ni ada 8. Apalah. Lepas tu ada 1 untuk sodium. Yang ni pula sama juga ada 3 je. 2, ni 8. Lepas tu yang ni dia ada lebih lah. Ada 6. Ada 6 elektron. So dia lebih banyak daripada sodium tadi. So bila dia banyak elektron, dia akan mengincreasekan effective nuclear charge. Bila effective nuclear charge ni, daya tarikan antara elektron dan proton dekat nukleus ni ada proton, dia akan tarik lebih kuat.
Sebab dia banyak elektron kan. Compare ni ada satu je. So bila dia tertarik lebih kuat pada proton di nukleus tu, so the size will shrink. Dia akan lebih kecil. That's why bila you across the period, the size will be smaller. Okay. Okay, untuk ion ni dia berbezalah sikit. Cation dia loss elektron kan. Dia mendema elektron. So bila dia kurang elektron, so attraction lose. So dia akan jadi kurang elektron, Bila dia buang elektron yang jauh, dia lose the valence electron. So the number of proton P ni tetap sama. Jadi tarikan P kepada yang core ni lebih kuat. So bila P tarik pada elektron yang core lebih kuat, so the size selepas jadi ion lebih kecil. Ya. Untuk anion pula, selepas dia jadi anion, dia jadi lebih besar. Kenapa? Dia kata the interaction between the valence electron, the nucleus are weaker because the number of valence electron is now increased due to the added ni. Dia kata electron are repel each other. Dia repel to each other lah. Repel ni maksudnya dia menolak. Jadi bila menolak, dia dia lebih besar size dia. Okay. Itu untuk ion. Ion ni dia tak ada trend. Trend dia sama je macam tak salah saya, dia punya trend is similar to the atomic size. Cuma nak cerita kenapa cation tu lebih kecil bila dia dah jadi cation compared to atom, and anion dia lebih besar selepas dia jadi anion kan. Okay. Next is ionization energy. Dia ada beberapa ionization energy, electronegativity dan electroaffinity. So saya cerita sikit apa itu ionization energy. So ionization energy is the minimum energy required to remove electron from ground state. So tenaga yang diperlukan untuk buang elektron. Biasanya berlaku dalam metal lah. Okay. So metal dia ada tendensi untuk remove elektron kan, jadi cation. Okay. So lagi tenaga ni lagi kecil tenaga, kalau tak salah saya, lagi mudahlah dia keluarkan elektron tu sebab dia tak perlukan tenaga yang banyak. Alright. Untuk ionization energy, dia boleh kalau dikeluarkan lebih daripada satu elektron, dia akan ada second ionization energy. Contoh dalam magnesium. Magnesium kan 2+. So magnesium yang pertama, dia akan keluarkan satu elektron dulu. Magnesium plus tambah E dulu. Lepas tu daripada magnesium plus tu, dia kena ada second ionization energy lagi, dah kena ada tenaga lagi untuk dia keluar 2E. Itu second ionization energy. Okay. So second ionization energy, trend dia kata kalau ke sini ni maksud dia predict across the period increase. Terbalik daripada size, atomic size tadi. So ke sana bertambah. Kalau ke bawah, kalau ni increase, ke bawah berkurang. So which is memang wise besar daripada atomic size. Atomic size ke sana pula. Predictable period, across period mengecil, down membesar. So nampak dia memang berbeza, terbalik betul . So ionization energy across besar, turun ke bawah kecil. Okay. Across besar. Kenapa across besar? Kat sini adalah kedudukan banyaknya non-metal. Kalau perasan elektron kat belah-belah sini lebih ada tendensi untuk menerima elektron daripada jadi positif kan, charge ion. Yang dekat sini dia lebih tendensi untuk jadi positif cation. So that energy kat sini kecil lah. Sikit saja dia dah boleh jadi cation. Yang kat sini energi dia kena besar baru boleh jadi cation. Which is sangat jarang, tak pernah berlaku pun kan. Kalau side tu negatif kan, atau negatif 2. So
tendency dia very low to become cation. So energy needed is very high. That's why ke sana makin besar. Yang kat bawah ni lagi mudah untuk dia jadi ion. Lagi ke bawah lagi mudah. Dia sama macam dia punya metallic character. Okay, ke bawah makin metallic, ke sana kurang metallic. Okay. Ini soalan awak boleh baca. Ionization. Disuruh compare saja N3 dengan N2. Kalau ke bawah tadi berkurang kan. Okay, ni dia punya answer dia. Awak boleh baca. Right, next is electronegativity. Okay, electronegativity pula adalah measurement tendency of atom to attract the bonding electron. Bonding electron adalah valence, valence electron. Valence electron. To itself when it is in the molecule. The greater the electronegativity of the atom, the more strongly the electronegativity. Apa yang ni? The greater electronegativity of the atom in the molecule, the more strongly electronegativity. Okay. So bila you ada molekul, ni dia cakap pasal molekul. Contoh ni ada hydrogen dengan fluorine. So hydrogen satu elektron, which is poor kita panggil. Poor electron element. Fluorine pula kumpulan 17. Kumpulan 17. Dia ada 7 elektron. Kalau kita bayangkan ni, ada 7 biji elektron. So which is high atau rich region electron. So bila ada perbezaan antara poor dengan rich ni, so biasanya yang poor ni dia akan tertarik pergi kepada yang rich. Jadi dia akan menyebabkan ada pergerakan kita kata polar dengan non-polar attraction ni. Ini you akan belajar dalam chapter akan datang lah lebih detail pasal electronegativity. Alright. Dia punya trend pula dia kata makin ke sana makin besar, makin ke bawah makin kecil. Okay. Ini trend ni kalau tengok electronegativity ni sama macam yang tadi. Tadi tu apa? Ionization energy. IE. So electronegativity pun sama macam ni trend dia. Ke sana makin besar, ke bawah makin kecil. Alright. Next adalah sifat electron affinity pula. So electron affinity ni adalah tenaga is the change that occur yang berubah when electron is accepted. Bila berlakunya perpindahan elektron, elektron pula diterima. Biasa kat belah sini kan yang menerima elektron. Sebab tu dia ada tendensi jadi F2 negatif, F negatif, Cl negatif, Br negatif, phosphorus 3 negatif, nitrogen 3 negatif. So belah sini dia ada tendensi untuk terima elektron untuk jadi anion. So dia punya trend adalah ke sebelah sini, ke across the period bertambah, down the period berkurang. Which is sama macam yang ni tadi. Bertambah, berkurang. So this is also for electron affinity. Okay. So the more negative electron affinity, the greater the tendency of the atom to accept the electron. Okay. Itu saja. Okay, ini dia buat cerita mengenai electron affinity dan juga ionization energy. Apa beza dia? Ionization, bagi saya, ionization energy ni lebih kepada cation lah untuk release elektron. Okay. While for the electron affinity ni, keupayaan dia untuk attract elektron tadi, untuk menerima elektron, receive elektron. Yang ni untuk remove electron, yang ni untuk receive electron. Okay, both are describing about the energy. Sama ada yang ni dia, kalau ionization energy dia describe absorption, kalau electron affinity dia release energy to surrounding. Okay, ni yang saya cakap tadi, electron gain dengan electron remove. Alright. Okay, so the last slide for today is a summary of the trend. So summary of trend ada dua saja. Okay, yang ni sama.
ionization energy, electron affinity, apa lagi satu lagi tadi? Electronegativity. Ini sama saja trend dia. Across the period dia membesar, makin besar. Down the period dia makin kecil. Ini anak panah ni, yang panah ni maksud dia makin besar lah. Kalau saya turun ke bawah samalah. Okay, so untuk yang ni pula atomic radius makin ke bawah makin besar. Ke bawah. Kalau ke sini, kalau ke sana dia makin kecil. So untuk gambar ni, kalau nak faham gambar ni macam mana, anak panah ni maksud dia big. Ini small. Maksud dia daripada kecil ke besar. Ataupun low to high. Untuk metallic character, across the period macam ni, makin bertambah metallic, menyerong je tu, non-metallic character bertambah. So ini low, ini high. Non-metallic sebab tu lah oksigen semua tu, non-metallic. Okay, yang ni metallic. Okay, that's all for chapter 3. Alhamdulillah, kita dah habis chapter 3. Okay, do you have any question on the predictable trend? Ada soalan tak untuk predictable trend? Clear ke? Ke dah lapar dah masing-masing nak makan tengah hari pula. Okay, so saya stopkan recording. So nanti